Isi kandungan video ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah definisi 4 jenis teori. Yang kedua, peranan teori dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga adalah contoh aktiviti. Teori behaviorist iaitu teori yang menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui hubungan antara rangsangan dan tindak balas. Tingkah laku pelajar dibentuk melalui ganjaran atau hukuman. Fokus utama adalah pada tingkah laku yang boleh diperhatikan dan bukan proses mental dalaman. Teori behaviorist Skinner. Pengenalan untuk teori ini. Pelapor teori ini bernama Skinner. Bahasa diperoleh melalui peniruan, pengulangan dan pengukuhan. Kanak-kanak belajar bercakap dengan meniru perkataan orang dewasa, mengulangi dan menerima galakan seperti pujian, senyuman atau hadiah. Peranan guru dalam PDP. Tingkah laku pelajar dapat dibentuk melalui hubungan antara tindak balas dan juga rangsangan, ianya melalui hukuman ataupun ganjaran. Seterusnya, mencipta persekitaran yang kondusif, menetapkan peraturan yang jelas, memberi arahan yang spesifik dan jelas. Pengukuhan yang positif seperti markah tambahan, pujian atau hadiah, manakala hukuman atau pengukuhan negatif untuk mengurangkan tingkah laku yang kurang baik. Contoh dalam kelas iaitu aktiviti latih tubi yang memerlukan pelajar mengulang kemahiran secara konsisten. Sebagai contoh, guru meminta pelajar mengulangi sebutan dan ejaan secara berulang kali dan memberikan ganjaran jika menjawab dengan betul. Aktiviti kuis cepat dan permainan soal jawab berhadiah membantu mengukuhkan ingatan pelajar. Teori mentalis by Chomsky, iaitu teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk belajar bahasa melalui satu mekanisme dalaman yang dipanggil Language Acquisition Device, iaitu LAD. Perkembangan bahasa ini bukan sahaja sekadar hasil daripada rangsangan luar, tetapi juga kemampuan kognitif semula jadi. Seterusnya, yaitu teori mentalis Noam Chomsky, yaitu definisi manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk mempelajari bahasa melalui Language Acquisition Device ataupun LAD. Oleh itu, peranan guru dalam PDP melalui teori mentalis iaitu yang pertama menyediakan input bahasa yang kaya dan pelbagai supaya pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai struktur dan kosakata. Yang kedua,
yaitu peranan guru dalam PDP, adalah memberi peluang kepada pelajar untuk mencipta dan membina ayat secara kreatif dan bukan sekadar menghafal atau meniru. Yang ketiga, yaitu peranan guru dalam PDP, menggalakkan pelajar bertanya soalan dan bereksperimen dengan pelbagai bentuk struktur bahasa. Contoh dalam kelas yang boleh diaplikasikan yaitu ketika aktiviti dalam kelas, guru meminta pelajar mengubah pengakhiran cerita menggunakan ayat mereka sendiri. Aktiviti tersebut membolehkan pelajar memanfaatkan kreativiti dan kemahiran mereka dalam berbahasa secara semula jadi. Seterusnya, yaitu teori mentalis Noam Chomsky, yaitu definisi manusia dilahirkan dengan keupayaan semula jadi untuk mempelajari bahasa melalui Language Acquisition Device ataupun LED. Oleh itu, peranan guru dalam PDP melalui teori mentalis yaitu yang pertama menyediakan input bahasa yang kaya dan pelbagai supaya pelajar mendapat pendedahan kepada pelbagai struktur dan kosakata. Yang kedua, yaitu peranan guru dalam PDP adalah memberi peluang kepada pelajar untuk mencipta dan membina ayat secara kreatif dan bukan sekadar menghafal atau meniru. Yang ketiga, yaitu peranan guru dalam PDP menggalakkan pelajar bertanya soalan dan bereksperimen dengan pelbagai bentuk struktur bahasa. Contoh dalam kelas yang boleh diaplikasikan yaitu ketika aktiviti dalam kelas, guru meminta pelajar mengubah pengakhiran cerita menggunakan ayat mereka sendiri. Aktiviti tersebut membolehkan pelajar memanfaatkan kreativiti dan kemahiran mereka dalam berbahasa secara semula jadi. Teori kognitif by Piaget. Teori ini menekankan proses mental pelajar dalam membina pengetahuan. Pembelajaran berlaku melalui tahap perkembangan kognitif tertentu dan pengalaman yang aktif. Baiklah, seterusnya teori kognitif daripada Jean Piaget. Idea utama untuk teori kognitif ini ialah bahasa ini berkembang mengikut tahap perkembangan pemikiran murid. Mengikut teori kognitif, pembelajaran akan berlaku apabila murid mengalami sendiri sesuatu situasi. Dalam pembelajaran juga, murid perlu memahami konsep sebelum boleh menjelaskannya dengan bahasa yang betul dan tepat. Teori kognitif ini terbahagi kepada beberapa tahap perkembangan. Yang pertama ialah sensori motor, iaitu 0 hingga 2 tahun, di mana seseorang belajar hanya melalui deria dan pergerakan pada tahap ini. Tahap seterusnya ialah praoperasi, iaitu 2 hingga 7 tahun, di mana seseorang menggunakan simbol seperti perkataan dan gambar untuk belajar sesuatu. Tahap perkembangan kognitif seterusnya ialah operasi konkret, yaitu 7 hingga 11 tahun, di mana seseorang mula berfikir secara logik tentang perkara konkret. Tahap yang terakhir ialah operasi formal, yaitu 11 tahun dan ke atas, di mana seseorang berfikir secara abstrak, membuat hipotesis, dan memahami konsep kompleks. Seterusnya, peranan guru dalam PDP mengikut teori kognitif. Guru akan mengajar mengikut tahap kognitif murid. Guru juga boleh menggunakan aktiviti hands-on seperti eksperimen dan menggunakan bahan-bahan sebenar di dalam kelas. Guru juga perlu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman harian murid. Guru juga berperanan untuk memberi peluang kepada murid untuk menghuraikan idea menggunakan bahasa mereka sendiri. Seterusnya, contoh aktiviti PDP di dalam kelas mengikut teori kognitif di bawah subtopik kata adjektif dalam tata bahasa dan karangan deskriptif. Contoh aktivitinya ialah guru membawa objek sebenar seperti buah apel, oren, dan pisang. Kemudian murid memegang, menghidu, dan merasai objek tersebut. Untuk kata adjektif, murid akan mengelaskan mengikut warna dan bentuk.
Contohnya, murid menerangkan, apple ini merah, orange ini bulat, pisang ini panjang. Untuk karangan deskriptif pula, murid menulis ayat yang menggambarkan warna dan bentuk objek tersebut. Teori interactionalist by Halliday iaitu teori yang menekankan bahawa bahasa dipelajari melalui interaksi sosial, iaitu persekitaran sosial yang kaya dengan komunikasi untuk membantu perkembangan bahasa dan kemahiran berfikir. Seterusnya, teori interactionalist. Pelopor bagi teori ini bernama Halliday. Menurut Halliday, bahasa berkembang melalui interaksi sosial. Bahasa juga mempunyai fungsi dalam komunikasi. Baiklah, peranan guru dalam PDP menurut Halliday, yang pertama, digunakan dalam situasi sebenar. Yang kedua, mendorong pelajar untuk bertutur, menulis, dan berfikir secara kritis. Seterusnya, untuk membimbing pelajar dalam menggunakan bahasa dengan betul. Dan juga yang terakhir sekali, untuk menggalakkan aktiviti kolaboratif, komunikasi, penulisan kreatif, dan juga pembentangan. Baiklah, contoh aktiviti bagi teori ini, yang pertama, guru melakukan aktiviti perbincangan secara dalam kumpulan. Yang kedua, guru melakukan aktiviti penulisan kreatif ataupun imajinasi seperti puisi. Yang ketiga, guru melakukan aktiviti regulatif yang bermaksud guru memberikan arahan kepada murid.